المرسلين وشاخنا سيدنا وسيدنا وقلنا ومن هوالينا ومن أقيلنا وجميع المسلمين والمسلمات أمين والمؤمنات على الأموات وقتل الله المرحوم دون راجي وموت والشيخ المدرسي يشهد عن غني عن شيخ الله إله من الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Jadi kita baca ya buku Ta'abud Tafsir yang Al-Qur'an untuk mukadimah kita dahulu. Ini mukadimah bagi Tuan Guru Haji Umar ya. Muqaddimatun, ini satu muqaddimah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Maka adapun kemudian daripada itu, daripada selawat salam, maka dengan kurniaan Allah yang Maha Kuasa, bergeraklah kalam hamba. Ini merujuk kepada tarik pada af'al Bergeraklah kalam hamba. Bila sebut tajuk tauhid bil af'al, itu adalah mukadimah untuk meningkat kepada makam-makam yang lebih tinggi lagi sebagai musyahadah. Bergeraklah kalam hamba pada menuliskan terjemahan risalah. Apa nama risalah? Ini merupakan terjemahan bagi satu kitab yang tajuk asalnya ialah Idahul Maqsud fi Makna Wahdatil Wujud. Itu tajuk asalnya. Saya pun tak ada kitab tu, PDF saja. Jadi idah artinya menerangkan maksud pada makna wahdatul wujud. Ta'lif karangan Al-Alim Allama Abdul Ghani An-Nablusi, wafat pada 1050 tak silap. Dia pada kurun 1600 Masihi ataupun 1000 Hijrah. Jadi Abdul Ghani An-Nablusi ini antara ilmu yang hebat ni. Dia seorang yang merantau yang wafat di Dimashq, di Syria. Dia merupakan antara Naqsyabandiyah Qadiriyah. Antara kitab yang masyhur juga ialah kitab apa dia? Kitab Ta'birul Anam fi Ta'zimil Anam, Ta'zimul Anam fi Ta'biril Manam. Mantap. Kerana kita tak berhenti. Jadi rujuk ni. Jadi Syekh Alim Allama Abdul Ghani An-Nablusi moga-moga dapat memahami oleh pelajar-pelajar dan saudara-saudara hamba yang belum belajar bahasa Arab. Banyak ada punya jasa daripada kita Tapi syarat ni, syarat dia kalau nak bicarakan mengenai wahdatul wujud, kena mahir dulu ilmu akidah yang asal. Kalau tak nanti bunyi parit masuk ni nanti. Dan kita pun secara tertutup dulu, dan kita akan baca secara tidak terlampau halus ataupun tidak halus. Kita baca sekadar santai-santai untuk faham asas. Sesuai Jadi hamba ni untuk saudara-saudara yang belum belajar bahasa Arab. Kau tak boleh baca sendiri dah tak datang kelas saya dah. Dia baca kitab bahasa Arab tak datang kelas dah. Dan hamba harap kepada saudara-saudara tolong membetulkan sekiranya silap pada terjemahan hamba. Ini dia punya tawaduk dia. Kalau ada salah tersilap dalam terjemahan tu, perbaikikan. Jadi kalau ada siapa nak memurnikan bahasa yang lebih mudah faham lagi, tak ada masalah. Atau menggunakan istilah bahasa lebih moden lagi, tak ada masalah. Yang penting jangan lari daripada maksud yang asal. Dengan insaf. Jadi perbetulkan dengan insaf. Moga-moga berpanjangan manfaat. Mudah-mudahan kita banyak berkat daripada orang-orang dahulu je. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang disifatkan dengan keesaan ahdi. Jadi segala puji bagi Allah, mana Allah yang bersifat, yang disifatkan dengan esa pada kewujudannya. Keesaan ada di atas cara yang mengetahuilah akan dia oleh ahli muayyanah dan ahli syuhud. Jadi keesaan ada dinamakan sebagai wahdatul wujud.
tiada di atas tujuan yang rosak yang di sisi ahli ittihad dan zandaqah. Jadi apabila kita membicarakan tentang wahdatul wujud, esa pada wujud itu, keesaan ada itu, apa yang dihuraikan, apa yang didapati, apa yang dipahami, apa yang disaksikan oleh ahli-ahli sufi, ahli-ahli arif billah, bukan sebagaimana yang dipahami oleh sebahagian golongan-golongan falasifah, golongan-golongan ahli ittihad dan juga ahli zandaqah. Ini perkara yang tak dapat elak, perkara yang ada berlaku di mana-mana. Mereka yang cuba menempel perkara-perkara yang benar lalu dibawa kepada maksud yang salah, ataupun perkara yang benar dengan tujuan yang salah. Ini perkara yang tak dapat kita elakkan. Memang berlaku zaman dulu sampai sekarang. Oleh kerana itulah perlunya kepada berhati-hati apabila membicarakan perkara ini. Jadinya nak bagi tahu di sini bahawasanya ada juga orang yang declare sebagai wahdatul wujud tapi dengan maksud ittihad. Ini golongan-golongan ittihad, iaitulah mereka yang berpandangan bahawasanya alam dan Tuhan itu bersekutu, bersatu. Dan ahli zandaqah. Ahli zandaqah ni ialah paling orang manusia yang paling keji sekali. Itulah ahli zandaqah. Dan ahli ingkar, begitu juga ahli sunnah wal jamaah secara umumnya, tapi dia mengingkari akan konsep wahdatul wujud yang dibicarakan oleh golongan sufi. Ini dinamakan sebagai ahli ingkar. Dan bantah, ahli ingkar dan bantah, kerana bahawasanya tiap-tiap sesuatu itu daripada pihak, dia terus bicarakan tentang esa pada ada, keesaan ada itu macam mana. Kerana bahawasanya tiap-tiap sesuatu itu daripada pihak dirinya itu tiada dan hapus ia. Jadi kullu syai'in, tiap-tiap sesuatu itu kita melihat kepada diri sesuatu itu, pada diri dia, semuanya adalah hapus. Kullu syai'in halikun, tiap-tiap sesuatu itu binasa. Kata Imam Ghazali, binasa bukan sekarang pada masa yang akan datang, bukan, bahkan sejak al-azali lagi ini adalah halikun, dah binasa. Dengan maksudnya lain macam mana? Tidak ada wujud yang hakiki bagi dirinya. Dan sesungguhnya ia sesuatu itu, dengan ada Allah itu barulah ianya maujud. Dengan maksud yang lainnya, ianya wujud dengan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi semata-mata dirinya tidak wujud sama sekali. Apakah yang dimaksud dengan wujud? Wujud di sini ialah wujud secara istiqlal, wujud secara diri sendiri, wujud yang tidak terkait dengan ketiadaan, wujud yang tidak terkait dengan didahului oleh tiada, wujud tidak terkait dengan terhapus, wujud yang tidak, semata-mata wujud yang mutlak. Inilah yang perbincangan wahdatul wujud. Jadi selain daripada Allah Ta'ala itu, wujud mereka itu dengan wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau bicara Imam Ghazali di dalam kitab Al-Maqtadil Asna, iaitulah dia membicarakan tentang Al-Qayyum. Jadi Allah Ta'ala itu Qayyum, bermaksud yang berdiri secara mutlak. Adapun manusia ini, kita ini qaim biwujudillah Ta'ala. Kita ini ada, kendirian kita ini dengan kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini dibawakan mukadimah dia, tuan-tuan. Jangan salah faham. InsyaAllah dihuraikan lagi. Kita baca pun tak ritil-ritilkan, kita secara lalu saja. Ini mukadimah. Dan selawat dan salam di atas penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membuka Allah dengan cahaya hidayah, mengikutkan dia itu akan tiap-tiap pintu yang ditutupkan dia bagi mereka yang apa ni? Ini berdapat kitab ni, tak dapat tengok ni.
Jadi salawat dan salam atas penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membuka Allah Ta'ala membukakan dengan cahaya mengikutkan dia. Jadi itulah Allah Ta'ala memberikan cahaya membukakan cahaya bagi mereka-mereka yang mengikut akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Akan tiap-tiap pintu yang ditutupkan dia masjid. Dan dalam masa yang sama, pintu cahaya itu ditutupkan dia bagi mereka yang ingkar. Tu. Saya tak pasal tak buka, tak jumpa lagi, tak bunyi dalam telefon. PDF dia atau asal dia. Kan ada orang ni tak jumpa. Jadi Nabi Muhammad pelihara ia di atas segala hukum syarak. Jadi Nabi Muhammad itulah yang menjagakan segala hukum syarak dan menegak ia Nabi Muhammad tadi akan segala hudud, segala batasan-batasan, dan di atas segala keluarganya. Jadi selawat dan salam atas segala keluarga Nabi dan sahabatnya. Jadi selawat dan salam ni hanya untuk Nabi dan juga para Rasul. Selain daripada Nabi dan Rasul, tak boleh kita bagi selawat dan salam kecuali sebagai ikutan. Artinya apabila kita dah sertakan Nabi, barulah boleh selawat kepada sahabat-sahabat, keluarganya dan sahabatnya, dan yang mengikutkan dia, tabi'inlah, dan yang menolongnya, dan segala baginya yang menyempurnalah oleh mereka itu dengan segala janjinya, dan mensejahtera ia akan sebagai sejahtera. Ini selawat mukadimah dia. Amma ba'du, ada pun selepas daripada mukadimah dan juga bara'atul istilal, bicarakan tentang apa nama pokok mukadimah dia. Lalu kata pengarang, amma ba'du, ada pun kemudian daripada itu terjemah daripada amma ba'du tu. Ada pun kemudian daripada itu, daripada mukadimah sebelum ini, sebelum daripada selawat salam semuanya, maka berkatalah oleh hamba yang fakir kepada Tuhannya yang qadir. Yang fakir kepada Tuhannya yang qadir, yang berkuasa, iaitulah Abdul Ghani bin Ismail An-Nablusi. Mengambil Allah Ta'ala biyadihi, dengan tangannya. Allah Ta'ala mengambil dengan tangannya dan membantu ia dengan bantuan-bantuan. Ini doa Syekh Qadir Abdul Nablusi. Dia mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menggerakkan, berikan kehendaknya mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La ini mengukung siapa dia? La haula wala quwata illa billah. Ini doa, makam doa ni. Inilah satu risalah yang aku perbuatkan dia, aku tuliskan dia, pada mentahqiqkan, pada memberikan ketetapan akan makna yang dikendaki di sisi ahli Ta'ala yang muhaqqiqin. Ini nak bicarakan perkara yang makna yang dimaksudkan oleh ahli-ahlillah, golongan-golongan sufi yang muhaqqiqin, yang mulia-mulia, dengan mengitlaqkan wahdatul wujud pada lafaz mereka, pada kenyataan mereka, pada istilah mereka mengenai wahdatul wujud. Wahdah artinya keesaan, wujud yang satu, keesaan wujud, keesaan ada. Dia terjemah pada mukadimah tadi, guru kita terjemahkan dengan keesaan ada. Jadi ini nak disalahkan, bicarakan apakah maksud wahdatul wujud mengikut golongan sufi yang sebenar. Kenapa? Kerana banyaknya keliru, kritikan-kritikan daripada pihak luar mengenai silap faham mereka terhadap maksud wahdatul wujud. Kita tengoklah dalam kritikan yang di dalam dalam medsos sekarang ni pun terhadap wahdatul wujud. Jadi kalau kita baca kitab wahdatul wujud, kita nampak di situ, maknanya mereka mengkritik berdasarkan apa yang mereka faham, bukan mereka mengkritik berdasarkan
apa yang dipahami oleh pengarang. Tapi berdasarkan apa mereka tasawur, dengan maksud yang lain, dia fahamkan, dia gambarkan bagian-bagian, kemudian dia kritik apa yang dipahamkan tadi, apa yang digambarkan tadi. Letih dia macam tu. Dan kata mereka itu dengan bahawasanya, ini kata Ahlillah ni, apa kata mereka? Tiada ada suatu serta Allah. Tidaklah syai' ma'allah, la wujud ma'allah. Tiada suatu pun serta Allah Ta'ala itu mawjud. Jadi bila sebut saja ada berserta Allah, maka di situ adanya dua. Kalau adanya dua di situ, sedangkan apabila membicarakan tentang ada, merujuk kepada wujud yang mutlak, wujud yang hakiki. Kalau begitu banyaklah kudamaknya, banyaklah yang qadim. Sedangkan kanallah walaysa ma'ahu, Allah Ta'ala sejak dahulu telah ada, tidak satu pun bersamanya. Dan menyatakan, saya kadang tak nak uraikan apa, sebab apa dia akan uraikan semula benda perkara ni sebab saya tak nak uraikan banyak. Tu saya sesuai tu, terjemahan ni cukup, kitab ni cukup menarik lah. Dan menyatakan sah ini perkataan. Jadi risalah ini nak bicarakan bagaimana wahdatul wujud, makna yang sah. Itulah wahdatul wujud, apa yang diistilahkan oleh golongan ahli sufi ini. Dan menidakkan yang lainnya. Artinya menafikan pula, menolakkan pula akidah-akidah yang lain daripada segala ahli yang sesat. Itulah ada juga orang yang wahdatul mutlak, wahdatul wujud, tapi pandangan mereka adalah sesat. Dan yang kejahilan ada juga. Dia mengaku dia mengambil daripada Syekh Al-Arba'in Ibn Arabi, ambil daripada bagian, tapi dia baca lain, faham lain. Dan kebanyakannya kita dapati mereka ni, mereka sendiri tak pernah pegang kitab ahli sufi. Mereka sendiri tak pernah pegang. Dan menghukumkan di atas barang yang menyalahi ia barang ataupun akidah, akan yang demikian itu dengan istihalah. Jadinya menafikan ataupun menolakkan pandangan atau huraian ahli yang sesat dan ahli yang jahil, serta risalah ini menghukumkan perkara yang menyalahi yang demikian itu dengan istihalah. Ini dibawakan tentang, bicarakan tentang apa maksud wahdatul wujud yang sebenar, kemudian menolakkan pandangan yang salah. Ini dia punya risalah, tujuan dia. Dan aku namakan dia risalah ini dengan idahul maksud, daripada makna wahdatul wujud. Dan daripada Allah aku meminta bantuan pertolongan di atas ini kenyataan. Dan dialah Allah Ta'ala yang memadaikan daku dan sebaik-baik tempat berserah. Dan ia jugalah yang berkata akan perkataan yang sebenar. Dan dialah yang menunjukkan jalan siratul mustaqim. Ketahui olehmu. Dia baca ni. Ketahui olehmu akan bahawasanya ini masalah wahdatul wujud ini. Dan iaitulah masalah wahdatul wujud, sungguhnya telah membanyaklah oleh ulama padanya itu akan berkata-kata dahulu dan kemudian. Artinya sejak dulu sampai sekarang, sampai akan datang, tak habis. Perbincangan ini tak habis. Kita kena akui perkara ini. Kenapa? Ianya adalah perkara yang berlakunya khilaf. Sama ada khilaf atas dasar salah faham, ataupun khilaf perkara ini atas dasar memang ada yang sesat. Ini tak dapat dinafikan. Zaman Syekh Ibrahim Al-Qurani pun, zaman dia pun dah ada orang tulis surat minta dia huraikan, kerana adanya jatuh kitab-kitab seperti ini kepada orang-orang yang juhala. Lalu mereka menggunakan ilmu-ilmu ini untuk kepentingan mereka itu. Jangan kita kata ni ijma', tak boleh juga. Tak boleh kata sepakat ulama menyesatkan wahdatul wujud. Tak boleh kata begitu.
Begitu juga kita tak boleh kata sepakat ulama' menerima wahdatul wujud. Tak boleh juga. Kita kena akur perkara ini perkara yang khilaf. Sebab kata mereka-mereka dalam bidang ini, mereka mengatakan bahawasanya bahagian masing-masing. Bahagian masing-masing. Kena akur perkara ini. Orang yang nampak, orang yang tak nampak, sama ada belum ada bahagian ataupun memang tak ada bahagian. Jadi banyak perbahasannya. Kerana itulah kata pengarang, dan menolakkan dia wahdatul wujud ini oleh satu golongan yang lemah mereka itu, lagi lupa mereka itu. Ni ada satu golongan, dia ditujukan pada sebahagian daripada ilmuwan, yang mana lemah mereka itu lagi lupa. Artinya belum ada, tak ada bahagian pada diri mereka itu. Dihijabkan sekalian mereka itu. Ini kalau dalam bicarakan ilmu apa nama yang Ghazali dan berkata sebagai hijab nur. Hijab nur. Ilmu juga merupakan hijab. Dan menerimalah akan dia wahdatul wujud oleh satu rombongan yang lain. Tapi rombongan ini yang arif mereka itu, yang tahqiq segala mereka itu. Ini golongan kedua pula dinamakan sebagai golongan sufi. Dan kita perlu akur juga bukan semua sufi menerima huraian wahdatul wujud. Namun yang pastinya semua sufi dapat merasakan wahdatul wujud. Cuma sama ada istilahnya sama ataupun berbeza, maksudnya tetap sama. Ini kita faham di sini. Oleh kerana itulah apabila kita berbicarakan kitab Imam Taftazani, apabila dia mengkritik apa nama Syekhul Akbar Ibn Arabi, dalam masa yang sama dia menerima kitab-kitab yang lain, dia menerima arif billah yang lain, dia menerima martabat ataupun maratibul akidah ataupun maratibul tauhid Imam Ghazali dia terima. Sedangkan kalau kita bicara apa yang dihuraikan oleh Imam Ghazali, sebenarnya lanjutan daripada itu apa yang dihuraikan oleh Syekhul Akbar Ibn Arabi. Jadi kita nampak di situ berlakunya silap faham ataupun belum ada bahagian. Jadi kalau dia tidak ada bahagian di situ, bukan bermakna dia itu lebih rendah daripada kita. Tidak. Itu kena faham. Kita kena akur di situ. Setiap manusia itu ada hikmah, ada dia punya bahagian-bahagian dia. Seorang sahabat tidak ada karamah pada diri dia, bila dikaitkan dengan wali-wali terkemudian yang ada karamah, bukan bererti wali itu yang lebih mulia. Tidak juga. Dan siapa-siapa yang menolak siapa tadi, dia akan wahdatul wujud sesungguhnya. Ini poin dia. Menolak siapa tadi? Contoh ilmuwan-ilmuwan, ahli-ahli rasam, ahli-ahli ilmu kalam, ahli fuqaha, ahli zahir. Menolak dia akan wahdatul wujud kerana tiada fahamnya akan maknanya, akan makna wahdatul wujud di sisi yang berkatakan dia. Jadi dia tidak faham maksud yang nak disampaikan, istilah yang nak disampaikan, kehendak yang nak disampaikan, huraian yang dimaksudkan. Kerana manusia ni lemah. Apabila lemah, perkara yang paling tepat bila nak menyampaikan ialah dengan sebutan, berbanding dengan isyarat tangan dan sebagainya. Sebutan kita ialah perkara yang paling, dia kata paling berbanding yang lain, dia lebih tepat berbanding yang lain untuk menyampaikan maksud apa yang kita nak sampaikan, apa yang kita faham. Itu pun juga sebenarnya ada kekurangan. Kenapa? Kerana perkara yang nak disampaikan itu tak ada dirasai, tidak dapat dilihat oleh orang yang lain. Kalau saya katakan sebagai manis, macam masuk boleh kan? Macam yang masuk boleh, ahli basi boleh juga, kan? Tapi bila sebut saja manis, tuan-tuan faham manis. Kenapa? Tuan-tuan pun dapat rasa. Jadi sebutan manis tepat dengan apa yang saya maksudkan dan tepat apa yang tuan-tuan fahamkan. Tapi bila saya menyatakan sesuatu
yang tidak dirasai oleh orang yang lain, maka saya akan membawakan sesuatu yang bandingan apa yang ada alam hissi, apa yang ada pada alam material, sebagai analogi, sebagai cerminan untuk mendekatkan faham. Jadi bagi mereka yang rasa, dia nampak maksudnya. Bagi mereka yang tak rasa, tak pernah melihat, itu yang salah fahamnya. Ini kena faham di sini. Sedangkan sebutan itu ialah perkara yang paling tepat berbanding yang lain. Itu juga berlaku apa dia? Silap faham apabila apa dia? Hanya seorang saja yang menyampaikan saja dapat merasakan perkara tersebut, tidak dapat dikongsi pada orang yang lain, kecuali yang Allah Ta'ala berikan. Allah Ta'ala bukakan hijab, Allah Ta'ala bukakan kefahaman. Tapi adakah maksudnya tak boleh faham langsung? Boleh. Oleh kerana itulah adanya penulisan. Itu dinamakan sebagai apa dia? Dinamakan sebagai bentuk kefahaman akal. Boleh. Tapi sekadar kefahaman akal itu, tapi tidak kepada sebagai ainul yaqin, sebagai ilmu yaqin. Bila sebut saja ilmu yaqin di situ pun berdasarkan kepada bahagian masing-masing juga. Kenapa? Kerana nak bagi analogi tu pun silap faham dah. Apabila golongan sufi memberikan analogi seperti matahari, golongan yang sesat juga menggunakan analogi sebagai matahari juga. Sedangkan apabila kita membicarakan tentang wujud itu seperti matahari, nisbah apa dia? Nisbah punca, bukan nisbah juru, bukan nisbah kulli. Bila sebut saja cahaya matahari itu keseluruhan, bukan begitu. Yang kita maksudkan ialah apa dia? Mabda'. Yang kita maksudkan ialah punca cahaya itu adalah dari matahari. Dengan makna yang lain apa dia? Itu bukan cahaya sendiri-sendiri, itu cahaya matahari. Adakah yang ada pada dekat tanah kita waktu siang itu adalah diri matahari? Tidak juga. Tidak juga. Cahaya yang ada di situ bukanlah matahari. Tapi bila tak ada matahari, perkara itu tak ada. Jadi benar-benar cahaya mana dia? Tu, cahaya ke atas tu sebenarnya. Jadi analoginya di situ. Bila kita ini terhad pada analogi, sekadar itu yang kita boleh buat analogi. Dalam masa yang sama, bila orang salah faham, mereka memahamkan dari sudut yang berbeza. Contohnya macam mana? Adanya cahaya itu, cahaya itu dengan matahari, antara matahari dengan cahaya, dinamakan sebagai konsep Allah maklum, konsep talazum. Bila ada matahari, adanya cahaya. Bila ada cahaya, dah nampak kat situ pula. Lalu dia mengatakan bahawasanya alam ini qadim. Dan mereka mengatakan kita berpandangan, ada terwujud berpandangan, golongan sufi berpandangan bahawasanya antara makhluk dengan Tuhan itu berlazim-laziman, bagaikan cahaya dan juga matahari. Bila ada matahari, adanya cahaya. Nampak? Disilap analogi di situ. Sedangkan yang kita masukkan di situ ialah semata-mata cahaya yang ada di bumi itu tak lari daripada cahaya matahari. Kita tidak melihat kepada konsep talazum di situ, tak. Sebab Imam Ghazali mengatakan cahaya yang ada di bumi bukanlah matahari, tapi bukanlah dia cahaya sendiri. Jadinya apabila dah keluar daripada rumah, orang tak nampak cahaya bawah dah. Sebenarnya cahaya kat mana? Yang sebenarnya cahaya bukan tu cahaya sebagai majas saja. Yang sebenarnya cahaya mana dia? Tu kat atas sana tu. Nampak tu? Bukannya menafikan terus, tidak. Tapi dari sudut dirinya tak ada apa-apa. Bila sebut saja diri yang sebenarnya cahaya tu kat atas, ini dinamakan sebagai wujud istiqlal. Jadi Imam Ghazali memberikan analogi sebagai cahaya. Itu nama Mishkatul Anwar. Dia bawakan daripada analogi itu. Jadinya ahli sufi yang sebenar menggunakan analogi cahaya matahari. Golongan yang sesat barat juga menggunakan cahaya matahari. Golongan pengkritik ni pula, dia ambilkan huraian yang sesat lalu ditampalkan kepada orang yang benar. Lalu dia katakan sebagai dia faham, dia tasawurkan ikut kefahaman dia, lalu dia hukum sendiri, maka tidak amanah pada ilmu.
Dan siapa-siapa yang menolak ia siapa tadi, akan dia wahdatul wujud. Sesungguhnya ni kuncinya, sesungguhnya menolak ia akan dia akan wahdatul wujud kerana tiada fahamnya akan maknanya. Mana wahdatul wujud di sisi yang berkata akan dia. Jadi arif billah maksud lain, mereka maksudkanlah lain. Buktinya macam mana? Apabila kita huraikan bagian-bagian, mereka menuduh ulama seperti Syekh Abdul Ghani An-Nablusi faham ataupun takwilkan akan maksud Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Itu mereka banyakkan bawakan hujahan begitu. Mereka mengatakan kita faham kita mentahrifkan pandangan ilmuwan sufi-sufi tersebut. Sedangkan mereka yang gagal faham. Dan terwahamnya orang ini daripada wahdatul wujud akan maknanya yang fasid. Jadi oleh kerana itulah sebahagian mereka mengatakan maksud wahdatul wujud ini ialah wujud kulli. Jadi alam kita ni semua ni adalah juzuk-juzuk Tuhan ni. Jadi bila disebut saja Tuhan banyak tapi satu. Jadi semua ini sebenarnya satu. Tuhan. Jadi kalau macam tu kita mata ni Tuhan juga. Ini dia maksud sebagai wujud kulli. Bukan ini yang dimaksudkan. Sebab apa? Kita dah pegang dasar awal lagi. Bila sebut saja Tuhan, laisa kamitslihi syai', tidak berarah, tidak bertempat, bukannya berjisim. Awal lagi kita dah bicarakan perkara tersebut. Bila sebut saja dia kena namakan sebagai hak, hakikat ketuhanan, bukannya berada di mana-mana, bukan berjisim, bukan. Jadi kalau tunjuk ni, Tuhan ini silat. Isi. Ini dinamakan sebagai ain. Ini dia ain. Ini bukan wujud. Kita akan bincang akan datang. Bila ditunjukkan ni apa yang maksud kau tadi? Isi ni baru lagi lah. Baru muda lagi, baru 5 tahun. 45 tahun. Jadi zat ni ini memanglah baru. Nampak tak? Tapi mereka salah faham apabila sebahagian daripada analogi yang diberikan oleh golongan-golongan sufi yang mana dari sudut yang lain, yang mana mereka terwaham, mereka terkhayal, mereka tertasawurkan makna juzuk. Contohnya sekarang apabila dikatakan diri kita ni yang mana? Bila kata kita ini jari kita. Jadi ada analogi-analogi begitu, lalu mereka salah faham, mereka mengatakan yang dimaksudkan wujud Tuhan itu ialah wujud kulli. Yang alam-alam ini juzuk. Sedangkan di situ diberikan satu analogi untuk mendekatkan faham. Jadi mereka memaksa sesuatu kefahaman yang bukan kefahaman yang asal. Mereka memaksa kefahaman itu bawa kepada orang lain. Nantilah macam tu. Bagaimana golongan Wahabi dia fahamkan ilmu pandangan Asy'ariyah dengan kefahaman mereka sendiri. Nantilah. Jadi dia tasawurkan, dia gambarkan, dia lazimkan, lalu dia hukumkan. Itu syok sendiri namanya. Syok sendiri. Maka tiada hiraulah bagi tolakannya itu. Jadilah jangan duk layan. Jangan duk layan sesuailah pegang. Kau nak mengoyan kau sendiri juga. Cukup tempoh orang dah tak layan dah. Itu realiti berlaku sekarang. Orang layan tak layan lah. Mengoyan seorang je. Dan kau fahamkan sendiri bukan maksud yang sebenar. Cukup tempoh Allah Ta'ala tunjuk, tak ada orang layan. Jadi tiada hiraulah bagi tolakannya itu bagaimana ada mereka yang ada ia. Tak kira macam mana sekalipun. Dia tak kisahlah kita faham dah. Kalau ada ilmuwan-ilmuwan zahir, ilmuwan kalam yang menolak perkara tersebut, maka kata pengarang di sini kerana tolakan itu niatnya benar. Niatnya benar. Kenapa? Kerana mereka salah faham. Niatnya benar nak menjaga agama. Jadi kita janganlah pula kurang ajar pula. Tolak ilmuwan kalam. Tak. Bukan semua ilmuwan kalam menolak akan wahdatul wujud. Bahkan sebagian mereka mempertahankan wahdatul wujud. Seperti Syekh Abdul Ghani An-Nablusi antara orang yang hebat dalam ilmu kalam ni. Dia bukan jalan-jalan ni. Antara kehebatan dia boleh
mentakribkan antara Asy'ariyah dan juga Maturidiyah dan juga apa nama Hanabilah. Antara kehebatan dia. Kerana menggalangnya, terhalangnya daripada yang sebenarnya hijab masing-masing ni, bahagian masing-masing. Jadi kalau dia kata wah kau lebih pandai daripada ilmuwan, bukankah mereka sendiri yang berpegang begitu? Ilmuwan bukan maksum, ulama bukan maksum. Kita kena apa benda itu? Tengok contoh Syekh Abdul Qadir Al-Baghdadi, kata saya dalam kitab Al-Furuq, Sudin dia mengatakan antara perkara-perkara yang melibatkan akidahnya bicara di situ mengenai keyakinan bahawasanya bumi ini tidak bergerak. Itu satu pandangan yang salah. Jadi adakah kita katakan perkara itu kena terima? Tak. Itu bahagian dia, ijtihad dia. Kalau tersilap, tidak menjatuhkan, menghinakan diri mereka itu. Bila kita dah tahu itu bukan bahagian dia dulu. Ada ilmuwan yang lain dapat bahagian, kita ambillah ilmuwan yang lain. Mereka sepatutnya dia kena sedar perkara ni. Cuba kita dapati bahawasanya golongan-golongan sufi dia belajar juga ilmu kalam, tak ada masalah pun. Tak ada masalah pun. Sesungguhnya tolakannya itu pada hakikat pekerjaan itu ialah terkena di atas perkara yang mereka memahamkan dia itu daripada maknanya yang fasid itu. Jadi dia faham salah faham. Dia kritik lah. Yang betul lah kalau mereka mengkritikkan wahdatul wujud yang mana Tuhan dan makhluk ni sama. Memang kita pun tolak perkara itu. Jadi kita tak nafikan perkara itu. Tidak di atas ini masalah. Bukanlah wahdatul wujud yang dipahami oleh golongan Arifillah. Maka ialah yang merupakan sesat. Jadi apa yang mereka tolak tu memang betul lah. Pandangan yang sesat, apa yang mereka fahamkan itu ialah perkara yang sesat, baguslah mereka tolak perkara itu. Dan tolakannya itu sesat. Betul tak? Dia kata dan tolakannya. Betul? Bukan sesat dan tolakan. Ada itu ni. Maka ialah yang merupakan sesat. Dan ini apa kita nampak ni? Jadi apa yang mereka tolak wahamkan itu ialah perkara akidah, kefahaman yang sesat, perkara waham yang memang akidah itu adalah sesat. Dan yang perkara itu patut ditolak. Dan ada pun segala berkata dengan dia waktu wujud, maka bahawasanya mereka itu nak bicarakan tentang wujud itu wujud yang sebenar. InsyaAllah kita sambung lagi pada masa yang akan datang kita belajar. Jadi segala yang benar Tuhan Allah Ta'ala, segala kekurangan kesilapan kebaikan kita tahu pada diri sendiri. Saya akhirnya bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allah bani Allah ma yasina fi dunya wal akhirah wa taqina fi dunya wal akhirah. Sallallahu alaihi wa sallam. Lagi tidak mudah faham. Nak belitkan boleh juga belitkan. sikit. Boleh pelingkan sikit boleh juga. Nak belitkan boleh. Tapi konsep ni kita nak faham. Asal. Mudah kan bahasa dia kan? Ingat tadi ustaz nak kat atas. Tak. Saya tu sampai ke sini ke? Boleh sini je, santai je. Santai. Betul. Selesai.